Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar murid-murid? Baiklah. Hari ini kita akan melihat topik yang baru, iaitu berkenaan dengan imbuhan, ya. Imbuhan. Okey, untuk pengetahuan, imbuhan ada 3. Yang pertama, imbuhan awalan. Yang seterusnya ada imbuhan akhiran, dan satu lagi imbuhan apitan. Awalan maksudnya imbuhan awal, imbuhan di hadapan perkataan. Lihat 3 contoh imbuhan yang diberi. Okey, sebelum itu cikgu ingin memaklumkan kita akan menggunakan buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 15. Okey, jilid 2 muka surat 15. Baik. Lihat pada 3 contoh imbuhan yang diberi. Semua ini imbuhan awalan, iaitu imbuhan di hadapan perkataan. Barulah perkataan. Diikuti dengan perkataan. Imbuhan diikuti dengan perkataan. Imbuhan-imbuhan ini murid-murid diminta di sini. Ada arahannya. Tulis imbuhan awalan yang sesuai pada perkataan, kemudian bina ayat. Okey, ini perkataan. Beli, warna, bayar, jahit, gaya, terima kasih. Manakah imbuhan di antara 3 ini sesuai untuk dimasukkan di awal perkataan ini? Okey. Jika imbuhan akhiran, maksudnya imbuhan akhir di akhir perkataan. Ini perkataan, imbuhan selepasnya. Ini perkataan, imbuhan selepasnya. Itu maksudnya imbuhan akhiran. Satu lagi imbuhan apitan, kepit. Maksudnya imbuhan mengepit perkataan. Jadi, sekiranya imbuhan apitan, ini perkataan, imbuhan di hadapan dan belakang. Okey, contohnya imbuhan di dengan imbuhan kan. Dibelikan, diwarnakan. Di dan kan, itu maksudnya imbuhan apitan. Baik, kita balik semula kepada imbuhan awalan yang kita perlu buat di sini. Kita teruskan. Yang manakah imbuhan yang sesuai untuk perkataan ini? Beli, berbeli, membeli ataupun membeli. Lihat perkataan, dia huruf B. Kan? Bila huruf B maksudnya kita kena tutup mulut. Imbuhan yang tutup mulut di sini, huruf M. Barulah sesuai dengan huruf B, membeli. Berbeli tak boleh, membeli pun tak sesuai. Okey. Untuk perkataan warna, yang manakah imbuhan yang sesuai di antara ketiga-tiga ini? Perkataan warna mula dengan huruf W. Bibir kita tak rapat. Maksudnya imbuhan yang sesuai ialah yang mana? Berwarna, memwarna ataupun menwarna. Okey. Imbuhan saya ialah berwarna. Sekali lagi, bayar. Huruf B juga. Bayar. Huruf B juga. Baik. Bagus untuk murid-murid yang dapat meneka dengan tepat. Imbuhan yang sesuai ialah membayar. Perkataan seterusnya jahit. Dia sedang buat perkara ini, sedang buat perbuatan ini. Jadi imbuhan yang sesuai ialah berjahit, menjahit atau menjahit. Baik, kita akan lihat perkataan ini pada huruf pertamanya huruf J, jahit. Imbuhan yang sesuai ialah
imbuhan yang tidak merapatkan bibir, iaitu menjahit. Tak sesuai menjahit. Okey, satu lagi imbuhan yang seterusnya untuk perkataan gaya. Dia sedang buat apa? Sedang bergaya, memgaya ataupun menggaya. Sama konsepnya dengan W, iaitu sedang bergaya. Satu lagi, terima kasih. Menterima kasih, memterima kasih, ataupun berterima kasih. Yang mana? Bagus. Siapa yang menjawab ber? Betul. Berterima kasih. Baik. Sekarang kita sudah pun berjaya melengkapkan imbuhan awalan untuk perkataan-perkataan itu. Kita akan baca perkataan yang kita masukkan imbuhan sepintas lalu. Kita mulakan. Membeli, berwarna, membayar, menjahit, bergaya, berterima kasih. Okey. Seterusnya kita akan membina ayat mengikut apa yang berlaku di dalam 6 gambar ini. Ayat pertama untuk perkataan membeli. Lihat, siapakah yang pergi membeli? Ini kita panggil uniform. Baik, uniform pengakap. Okey, cikgu tulis di sini. Uniform pengakap. Kenapa cikgu tulis? Sebab semuanya berkisar kepada uniform pengakap. Daripada mula membeli, melihat warnanya, sudah pilih, kena bayar, balik, bawa balik ke rumah, ibunya tolong jahitkan lencana-lencana yang perlu untuk ditampalkan pada uniform. Okey. Sedang memperagakan uniform yang dipakai di hadapan cermin. Dia pun gembira. Kita kena bagi satu nama lah untuk murid ini. Untuk kita bina ayat lepas ni, kita kena bagi satu nama untuk dia. Untuk kita beritahu siapakah dia. Okey, nampak muka senyum, maksudnya dia rasa berterima kasih. Kita mulakan dengan ayat yang pertama. Membeli. Bagi satu nama untuk murid ini. Kita dah tahu apa yang dia beli. Membeli uniform pengakap. Bersama dengan siapa dia pergi beli? Bersama dengan bapanya. Satu lagi, siapakah nama murid ini? Okey, murid-murid boleh reka nama dia, boleh bagi saja nama dia. Jangan susah-susah, kita pilih saja nama-nama yang kita biasa. Okey, murid lelaki, bagilah nama lelaki. Murid perempuan, bagilah nama perempuan. Baik. Sebelum cikgu terlupa, murid-murid nampak tak? Ada anak panah. Lepas tu pergi ke sini dan ke sini. Bermaksud kita tidak boleh memilih secara rawak. Secara rawak maksudnya ikut suka. Nombor 1 yang ni, nombor 2 yang ni, nombor 3 yang ni, nombor 4 yang ni. Tak boleh, kita kena ikut alirannya. Mula-mula gambar ini, pergi ke gambar kedua, pergi ke gambar ketiga. Seterusnya, tak boleh yang ini, ikut arahan anak panah. Gambar yang keempat, gambar kelima dan gambar keenam. Itulah urutan ayat yang kita akan buat. Baik. Untuk jadikan contoh untuk ayat yang pertama, murid-murid boleh pilih sendiri nama yang murid-murid suka.
Sebagai contoh, sebagai panduan di sini, cikgu akan beri nama murid ini sebagai Aiman. Okey. Aiman. Jadi, murid-murid kalau tak suka nama Aiman, boleh buat nama lain. Asalkan murid lelaki. Ayatnya, cikgu akan buat yang senang dan ringkas. Aiman bersama bapanya membeli apa? Membeli uniform pengakap. Oh, hampir tak muat. Okey, kita cuba lebih baik lepas ni. Okey, kita dah dapat Aiman bersama bapanya beli uniform pengakap. Untuk gambar yang seterusnya, anak panah tunjuk gambar kedua yang ini, berwarna. Ini Aiman. Dia sedang melihat warna pada uniform pengakap. Jadi, uniform pengakap berwarna apa, murid-murid? Kelabu. Jadi senang. Ayat seterusnya kita akan menyatakan ayat yang berkisar tentang warna uniform pengakap. Untuk ayat yang kedua, uniform pengakap. Kita ambil perkataan ini. Berwarna kelabu. Okey. Seterusnya, gambar yang ketiga, ayat yang ketiga, membayar. Selepas memilih saiz yang sesuai, bapa Aiman buat apa? Okey, untuk dapat uniform tersebut kena bayar dulu. Siapa yang bayar? Bapa Aiman. Ayatnya, bapa Aiman. Kalau murid-murid dah pilih nama lain, nama Ali kah, nama Suhaimi kah, teruskan kekalkan dengan nama tersebut. Untuk contoh yang ini, cikgu gunakan Aiman. Jadi, semuanya berkisar tentang Aiman. Bapa Aiman membayar. Okey, kita ambil perkataan yang berimbuhan awalan ini. Membayar harga uniform itu. Baik, selepas gambar ketiga, yang ini kah? Tak, anak panah menunjukkan gambar keempat ialah yang ini, iaitu menjahit. Baik, siapa yang menjahit? Dan apakah yang dijahit? Di rumah, Ibu Aiman yang menjahit lencana pada uniform itu. Kita buat ayat. Ibu Aiman menjahit lencana pada uniform. Okey, seterusnya gambar yang ke-5. Anak panah menunjuk gambar ke-5, bergaya. Lihat Aiman sedang bergaya di mana? Di hadapan cermin. Dia melihat dirinya segak mengenakan uniform. Aiman bergaya di hadapan. Ya, hadapan ialah tempat atau arah. Jadi kata sendi nama untuk tempat mesti dijarakkan, tak boleh rapat. Bergaya di hadapan cermin. Okey. Gambar yang seterusnya, gambar yang ke-6, berterima kasih. Muka Aiman dah senyum tu. Jadi
bermaksud selepas ibunya berjaya melengkapkan uniform dengan lencana-lencana, Aiman gembira. Aiman menghargai usaha ibunya. Lalu Aiman berterima kasih kepada siapa? Kepada ibunya. Kita betulkan sedikit. Allah. Kepada ibunya. Okey, kalau murid-murid tulisannya pen cikgu dia tebal, jadi memakan ruang yang luas. Murid boleh buat ayat yang lebih baik, itu lebih baik bagi anda. Ya, melatih kita menggunakan perkataan-perkataan ataupun menambah kosakata yang kita ada. Boleh buat ayat panjang, tak ada masalah. Ini ayat yang cikgu kira sesuai untuk ruang yang ada. Contohnya kalau nak ubah pun boleh, nak tambahkan, nak luaskan ayat ini boleh. Aiman berterima kasih kepada ibunya yang membantunya menjahit lencana. Itu lebih baik. Okey. Setakat ini dahulu berkaitan dengan 3 contoh imbuhan awalan. Sebenarnya banyak lagi. Imbuhan awalan juga terambil, terkena. Imbuhan awalan juga MENG, menggunakan, mengambil, mengangkat. Okey. Tapi untuk tajuk ini 3 dahulu. Semoga berkat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.